Manusia telah berinteraksi dengan alat ataupun teknologi sejak zaman purbakala lagi. Pelbagai jenis teknologi telah dicipta. Sejak daripada itu, manusia terus mencipta dan berinovasi untuk mencipta teknologi baru. Perkembangan teknologi nampaknya seperti telah mencapai suatu tahap yang luar biasa jika dibandingkan dengan teknologi zaman sebelumnya. Hal ini kerana teknologi masa kini telah meresap jangka dalam tata cara hidup dan budaya manusia, sehingga manusia pada masa kini seolah-olah tidak dapat hidup tanpa teknologi. Maksud ICT. ICT merupakan akronim daripada perkataan Information dan Communication Technology. ICT merupakan suatu teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Selain itu, ICT juga merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk melalui media. Kebaikan teknologi terhadap manusia terbahagi kepada 5. Yang pertama, memudahkan kerja seharian. Sebagai contoh, penggunaan mesin basuh telah meringankan kerja di rumah. Dan yang kedua, menjimatkan masa. Perkembangan pesat teknologi pengangkutan seperti MRT menjimatkan masa perjalanan dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Yang ketiga, kemudahan komunikasi. Kecanggihan teknologi masa kini telah memberi banyak kemudahan komunikasi kepada manusia. Sebagai contoh, penggunaan telefon, laman media sosial, email dan sebagainya. Yang keempat, teknologi perubatan membantu mengawal, mengubat penyakit. Perkembangan teknologi perubatan telah banyak membantu menyelamatkan manusia. Sebagai contoh, penggunaan kemoterapi yang banyak membantu pesakit-pesakit kanser. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan pengeluaran. Penggunaan pelbagai jenis mesin dan peralatan telah berjaya meningkatkan pengeluaran tenaga buruh. Sebagai contoh, penggunaan mesin dalam penyediaan makanan. Okey, seterusnya keburukan teknologi terhadap manusia terbahagi kepada 5 juga. Yang pertama, membantutkan perkembangan sosial. Permasalahan ini terjadi apabila kanak-kanak didedahkan dengan permainan digital tanpa pengawasan dan kawalan oleh ibu bapa. Yang kedua, jenayah. Perkembangan teknologi juga boleh menyebabkan keburukan, terutamanya jenayah cyber. Sebagai contoh, pencurian maklumat, data peribadi, penggondam dan sebagainya. Yang ketiga, kurang pergaulan. Penggunaan gadget yang berlarutan menyebabkan kemahiran sosial serta tidak mempunyai keyakinan diri semakin berkurang. Hal ini menyebabkan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Yang keempat, menjejaskan kesihatan. Penggunaan kenderaan yang terlampau banyak boleh menyebabkan kesihatan manusia terjejas akibat daripada pelepasan asap kenderaan itu. Sebagai contoh penyakit ialah asma, sesak nafas dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, kesan kepada sikap. Manusia menjadi semakin leka dan sifat malas semakin meningkat akibat terlalu bergantung harap terhadap teknologi. ICT dari segi pembelajaran ialah Google memudahkan untuk pelajar mencari maklumat sebagai sumber rujukan, Google Meet menghubungkan pelajar dan guru, Google Classroom memudahkan perkongsian maklumat antara pelajar dan guru.
Secara kasarnya, kita dapat melihat beberapa kesan teknologi terhadap manusia dan apa yang menyebabkan manusia mencipta teknologi sedemikian rupa, walaupun kesan ini tidaklah mendalam. Terdapat juga beberapa kajian lain oleh Peter Pauverbeck yang terkini dalam hubungan manusia-teknologi. Khususnya terdapat teknologi kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi memberi impak terhadap moral dan etika manusia. Selain daripada melihat impak teknologi terhadap manusia, beliau juga ada membuat beberapa kajian terhadap teknologi meyakinkan, di mana teknologi ini bersifat untuk meyakinkan manusia untuk melakukan sesuatu dan bagaimana cara-cara dan metod-metod untuk kita gunakan teknologi sebegitu untuk kebaikan manusia. Kita juga boleh membaca penulisan DJ Fox tentang penggunaan teknologi untuk membina nilai moral manusia.